إلى حبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis ilmu. Bersama-sama kita mempelajari, iaitulah tentang dosa-dosa besar. Iaitulah di antara salah satu daripada dosa-dosa besar ialah mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang buka surat 130? Iaitu takdir ialah satu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-Nya sejak daripada azali lagi. Sejak daripada dahulu sebelum diciptakan manusia, sebelum menciptakan Nabi Adam, telah ditetapkan takdir bagi seseorang mukmin itu, seorang anak Adam itu. Dan seseorang itu tidak boleh lari daripada takdirnya. Kalaulah kita ni boleh lari daripada takdir yang terjadi, sudah tentulah tidak ada kemalangan, tidak ada kecelakaan, tidak ada kemusnahan sebagainya, sebabkan kita tahu takdir kita. Tapi disebabkan kita tidak tahu, maka jadilah macam-macam. Ibnu Abbas telah berkata, setiap sesuatu telah Allah ciptakan mengikut ketetapan, iaitu mengikut ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz sebelum berlakunya, iaitu sebelum berlakunya perkara tersebut. Qada contohnya pada malam Jumaat pukul 10 malam 1.30 tu ya. Yang atas tu Ibnu Abbas betul. Contohnya dah ditetapkan pada pukul 10 malam Jumaat dia akan aksiden. Maka jadilah aksiden pada waktu tersebut. Kalaulah dia tahu kata dia nak aksiden, mestilah dia boleh elak. Tapi kita tidak boleh mengetahuinya, kerana ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu ketetapan qadarnya pada pukul 10 malam pada malam Jumaat yang telah ditetapkan. Sebagai contohnya, pilihan raya contohnya,
Itu ada pilihan raya. Negeri Sabah. Kalau dia tahu kata dia nak kalah, maka dia tidak akan bubarkan. Kalau dia kata ish kalau bubar ni Allah beritahu kata kalah ni, maka dia tak jadi bubar. Tapi disebabkan dia tidak tahu, maka dah bubar, maka kecelakaan telah berlaku. Kalau dia tahu, maka dia boleh ubah, tapi kita tidak tahu. Kalaulah tahun 2018 kalau kerajaan tu dah tahu kata dia akan jatuh, maka dia tidak akan buat segala perkara yang boleh menjatuhkan dia. Segala salah laku, segala rasuah sebagainya, penyalahgunaan kuasa yang boleh menyebabkan dia jatuh. Tapi sebabkan dia tak tahu, maka dia telah jatuh. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 96, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Padahal Allah yang mencipta kamu dan benda-benda yang kamu buat itu. Allah ni dia cipta kita manusia. Kita boleh berjalan, kita boleh makan, minum, kita boleh bernafas. Allah yang jadikan. Wa ma ta'malun, dan segala apa yang kita perbuat, kita lakukan itu Allah Ta'ala juga menjadikannya atas muafakat ikhtiar, atas ikhtiar manusia ini itu. Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala mengulas ayat ini dengan menyatakan padanya ada dua tafsiran. Pada ayat ini ada dua tafsiran. Allah menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Ada dua tafsiran. Yang pertama, iaitulah memahami dengan makna masdar, iaitu sumber, iaitu yang membawa maksud Allah menciptakan kamu dan amalan kamu. Yang sebut sumbernya, iaitu masdar asasnya itu Allah menciptakan kamu dan amalan kamu. Itu yang zahir, yang nampak. Itu yang pertama. Contohnya Allah Ta'ala ni, memang Allah Ta'ala menciptakan tubuh badan kita dan segala perbuatan, amal, kebajikan kita sama ada baik dan jahat. Yang kedua, iaitulah memahami dari sudut maknanya, dari sudut maknawinya, yang membawa erti Allah menciptakan kamu dan menciptakan apa yang kamu dengan tangan kamu seperti berhala. Allah menciptakan kamu, diri kamu itu, dan apa yang kamu perbuat dengan tangan kamu. Kita lakukan dengan tangan kita seperti berhala. Kita mencipta, buat ukir berhala itu dan sebagainya, itu Allah juga yang ciptakan. Apa contohnya? Kita ni buat meja contohnya. Memanglah kita buat meja, kita pasang meja, paku sebagainya, buat elok. Tetapi hakikatnya Allah Ta'ala yang buat meja tu. Kita yang buat rumah ni, jadi kita tukang buat rumah ni, kita yang pacak tiang, kita yang kat batas sebagainya. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang menciptakan rumah tersebut melalui kita sebagai perantaraannya. Ayat ini menjadi dalil bahawa setiap perbuatan manusia dicipta oleh Allah. Segalanya, perbuatan amal kita sama ada baik dan jahat,
itu adalah daripada Allah. Jadi pasal apa Allah nak kita ni buat baik, tapi Allah buat benda jahat pun Allah bagi juga buat. Macam tu kita nak mencuri ke, kita nak merompak, nak buat minum arak sebagainya, Allah Ta'ala buat juga. Kenapa Allah Ta'ala buat? Kerana itu adalah atas ikhtiar manusia itu, sesuai dengan muafakat kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka jadilah benda itu. Fahaman Qadariyah yang kita kata, dia kata semua benda yang Allah buat sama ada baik dan jahat. Kalau Allah Ta'ala tu nak baik, baiklah. Jahat, jahatlah. Dia kata tidak ada kuasa bagi dirinya. Dirinya tak ada kuasa. Allah Ta'ala kuasa semua. Bukanlah macam tu. Kita ni ada atas ikhtiar juga, pilihan kita. Kita yang nak buat macam tu, Allah Ta'ala izinkan. Bukan sepenuhnya Allah Ta'ala yang kontrol tu. Bukan macam kita guna macam robot ataupun kata kontrol kan, Allah Ta'ala kontrol semua. Bukan macam tu. Yang maksudkan manusia ada pilihan. Allah berikan akal dan berpandukan dengan iman, manusia akan memilih jalan yang baik dan buruk. Firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syam ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, serta mengilhamkannya, yakni untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada takwa. Allah Ta'ala yang bagi ilham. Ilham ni sesuatu akal, sesuatu pemikiran yang Allah bagikan kepada hamba-Nya, iaitu untuk mengenal jalan yang membawa kebaikan dan jalan yang membawa kejahatan. Allah bagi ilham kepada manusia itu. Apakah yang dimaksudkan dengan ilham? Ilham adalah menetapkan sesuatu di dalam jiwa. Ketetapan di dalam jiwa seseorang itu, itulah dinamakan ilham. Orang tu niat nak buat baik, itulah dia berikan pahala satu. Kalau dia buat baik, maka diberikan 10 ganjaran. Niat saja pun dapat pahala dah. Kalau dia buat niat jahat, insya-Allah ni aku ni pun nak mencuri je lah, ataupun hari ni nak mengata dia ada macam-macam lah kan. Tapi dia tak sebut lagi, ataupun dia kata dalam hati, dia tidak sebut di dalam mulutnya. Tidak sebut di mulutnya, tidak ditulis dosa. Apabila dia sebut, baru satu dosa. Padahal kalau dia buat baik 10 kali ganda. Kalau jahat, satu saja. Sa'id bin Jubair berkata, Allah menetapkan baginya seorang hamba itu kejahatannya, iaitu fujur. Fujuraha wa taqwaha, taqwa iaitu kebaikan bagi seorang itu. Allah yang tetapkan. Ada pula orang kata, aku ni memang dah takdir, Allah jadikan jahat-jahatlah. Aku ni lahir ni, memang ni lah kerja aku ni, buat jahat saja. Bukanlah macam tu. Ataupun bukanlah ditakdirkan perbuatan tu atas Allah, kehendak Allah Ta'ala sepenuhnya, atas ikhtiar manusia, pilihan manusia itu, berpandukan akal dan iman seseorang. Ibnu Zaid berkata,
Allah menjadikan ilham baginya hamba itu, iaitu jiwa manusia itu, dengan memberi taufik, hidayah, petunjuk, taufik supaya manusia bertakwa. Allah dengan cara Allah bagi taufik, hidayah supaya dia ni bertakwa. Allah bagi jalan kepadanya. Dan membiarkannya supaya melakukan kejahatan fujur. Kejahatan iaitu fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baik dan jahat Allah Ta'ala yang tetapkan. Bagi hidayah. Contohnya Nabi Muhammad, dia tidak boleh bagi hidayah. Dia hanya berdakwah saja. Ma'ala rasuli illal balagh. Tidaklah ke atas seorang rasul itu melainkan menyampaikan wahyu daripada Allah. Tapi nak bagi hidayah tak boleh. Kalaulah Nabi Muhammad boleh bagi hidayah, maka seluruh umat ni, manusia akan jadi Islam semuanya. Bahkan Abu Talib sendiri pun dia tidak boleh bagi hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Nabi Muhammad, kamu tidak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu suka, tapi Allah Ta'ala yang bagi hidayah kepada orang yang dia nak. Ada juga orang yang dah Islam dah. Bukan maksudnya hidayah tu Islam saja. Hidayah untuk membuat perkara yang baik. Dan Allah Ta'ala juga boleh membiarkannya kalau Allah Ta'ala tu nak. Allah Ta'ala letakkan dia ni akan jadi jahat, maka dia akan jahat saja. Tapi kebiasaannya, orang yang buat baik sepanjang hidupnya, dia akan akhir dengan baik. Tapi orang yang jahat saja buat nak hidup dia, kebiasaannya akan mati di dalam kejahatan. Tapi sungguhnya al-amalu bil khawatim. Setiap amalan itu dikira dengan yang akhirnya. Sekiranya dia tu mati dengan keadaan husnul khatimah, maka baiklah. Contohnya amalan dia ni hari amalan dia memang suka main judi ataupun suka minum arak. Hari dia pergi tikam nombor. Tikam RM1 ke? Sehari RM1 dia pergi tikam situ, kata dia memang amalan dia macam tu. Ada time kena lah kan. Tak kena macam mana? Lepas tu minum arak pun minum. Lepas tu dia mati pun ada yang mati tengah minum arak. Tengah main tu dia pula kena nombor, dia mati. Dia mati dalam keadaan macam tu. Tapi tak semua orang mati dalam tempat yang buruk tu jahat. Ada juga yang nak berdakwah contohnya, masuk dalam kelab malam ke, dakwah sakit jantung, mati dalam kelab malam. Kata, ya Allah dia ni sangka pakai jubah semua ni baik, dah ni mati dalam kelab malam. Tak sangka ni. Jangan kita kata macam tu. Dia tu mati dalam keadaan berdakwah. Ataupun dia tengah pegang botol arak kan. Kata, lah dia ni aku kenal ni ustaz ni kan. Mati dia pegang botol arak tu. Ish, ni aku baik dia ni minum arak rupanya. Tapi dia nak berdakwah. Dia nak pecahkan tu kan. Nak apa? Ambil botol arak tu, pegang-pegang dia kena sakit jantung, lalu mati keadaannya tu. Jangan kita terus kata macam tu. Kita kena siasat dulu, tengok dulu kan, kaji dulu macam mana. Tak semestinya macam tu, tapi kebiasaannya macam tu lah. Disebutkan di dalam sebuah hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha manna ala qaumin fa'alhamahumul khair fa'adkhalahum fi rahmatih wabtala qauman fakhadhalahum wa dhammahum ala fi'alihim. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah memberikan ilham kepada sesuatu kaum, lalu memasukkan mereka di dalam rahmatnya. Allah bagi ilham supaya buat baik dan memasukkan mereka itu di dalam rahmatnya, rahmat belas kasihannya. Dia Allah menguji sesuatu kaum yang lain. Allah uji satu kaum yang lain, lalu membiarkan mereka. Uji dengan biar. Ada juga orang uji ni dengan biar. Aku ni minum arak peminum, mencuri, merasuah lama dah. Aku kaya ni dengan rasuah lah. Contohnya kata macam tu. Tapi tak ada apa tindakan apa pun kan. Tak ada report apa pun orang buat atas aku. Ataupun tak sangkut pun kan. Okey je selama ni, senang je. Tak ada susah apa. Ni maksudnya aku di dalam keadaan yang jalan yang benar, jalan yang betul. Bukanlah macam tu. Allah nak biarkan itu dinamakan istidraj. Istidraj ni Allah membiarkan seorang hamba itu di dalam kejahatan sampai akhir hidupnya, supaya dia dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Contohnya dia ni memang suka mencuri. Ada apa motor ke ni, apa yang duk ni, barang-barang spare part kan semua dicuri lah. Nak beli duit ni kan. Tapi dia kata, selama aku dah buat kerja ni, tak pernah pun kena tangkap. Tak kantoi lah orang tangan, cekat lah. Tapi tak pernah sekali pun didakwa, tak pernah kena tangkap pun, tak pernah. Okey je sama ni kan? Aku pun duk makan hak tu lah. Adakah dia itu di jalan yang benar? Padahal orang lain baru nak buat sikit saja kan, baru nak buat jahat sikit dah kena dah, ataupun tersilap sikit pun dah kena. Tapi dia tak kena buat kerja tu lama dah. Bukan, itu juga ujian Allah supaya membiarkannya di dalam kejahatan sampai akhir hayatnya. Wal'iyadzubillah. Itu adalah dinamakan istidraj. Disebabkan kaum tersebut tidak dapat melepasi ujian tersebut yang dikenakan ke atas mereka. Sebabkan mereka ni tak lepas ujian. Maksudnya tak lepas ujian, tak lulus ujian. Kalau naik motor tu, dia tak lepas. Kalau naik kereta tu, naik lesen dia tak lepas, naik bukit contohnya, kostan belakang, maka dia tak lulus. Adapun yang Allah uji dengan kejahatan, dia buat kejahatan saja, tak kantoi pun, tak ada apa pun kan, kesal pun, okey je selama ni. Tapi itu juga dinamakan ujian Allah. Mereka tak dapat lepas daripada ujian itu, maka Allah mengazab mereka, sedangkan dia maha adil. Sekali dia kena teruk, maksudnya dia tak kena lah tu, tapi akhir sekali dia akan kena yang paling teruk sekali. Padahal orang lain kalau dia buat jahat sikit saja dah kena, sebab Allah nak jaga dia. Allah nak jaga dia daripada terus buat kejahatan. Allah nak bimbing dia ke jalan yang benar. Tapi orang yang buat jahat selalu, Allah Ta'ala biar saja. Bukanlah itu rahmat, itulah azab kepada Allah, istidraj kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 23, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Maksudnya, dia Allah tidak akan ditanya terhadap apa yang dilakukannya. Apa yang Allah buat, Allah Ta'ala tak kena tanya. Wa hum yus'alun. Bahkan mereka, yakni manusia itulah yang akan kena tanya, kena soal di akhirat nanti. Malah bukan di akhirat, di kubur pun dah kena soal dah. Apa yang Allah Ta'ala buat, baik dan jahat, tidak perlu kita soalkan pasal apa Allah buat macam ni. Aku naik motor pelan je 40 kan, nak pelan, nak tepi. Lepas tu ada budak tu, dia bawa darah apa, pung langgar belakangnya, langgar belakang. Lepas tu dia jatuh, patah paha, masuk hospital 3 bulan. Kata, ish, apalah kesalahan aku ni? Aku tak buat salah apa-apa pun. Aku tak langgar orang, orang langgar aku kan. Itu kena pula teruk ni. Apa pasal apa Allah buat macam ni? Pasal apa Allah buat macam ni? Kita tidak perlu tanya, kerana itu adalah takdir Allah. Nak elak tak boleh. Kalau elak kita boleh tahulah. Nak elak benda tu, kita tak lalu jalan tu kan. Tapi ikut lain. Dah takdir dah hari tu nak jadi macam tu. Kalau boleh tahu, kita ada ilmu kasyaf lah kan. Ilmu kasyaf ni ilmu yang kita boleh tahu masa depan. Kalau boleh tahu masa depan, kita tak kan lalu jalan tu. Ataupun kita hari tu memang tak naik motor lah. Kita tak naik motor, tak tahulah jadi benda lain kan. Maksudnya kita boleh elak. Tapi sebabkan kita tak tahu, maka kita kena. Tak kira orang, sama ada orang baik ataupun jahat, mukmin ataupun kafir. Tidak dapat elak daripada perkara tersebut, bala tersebut. Bahkan kejatuhan yang lebih besar, kejatuhan suatu kerajaan itu, dia tidak dapat elakkan. Walaupun di saat akhir dia usaha lah, macam-macam, buat ni lah, buat ni, akhir pun tak boleh dah, maka dia akan jatuh. Itu yang nampak kan. Kejatuhan kerajaan-kerajaan dulu sebabkan bukan dia patut tak berusaha dah, memang takdir Allah Ta'ala jatuhkan dia. Nabi Adam pun tidak boleh lari daripada takdir Allah. Nabi Adam, dia tidak mahu makan buah khuldi. Buah khuldi kan, buah yang Allah Ta'ala larang di dalam syurga. Kata, kamu boleh makan semua buah kayu, melainkan satu saja pohon, iaitulah buah khuldi. Kalau kamu makan, maka akan jatuhlah, akan jatuh ke dunia, hilanglah segalanya nikmat syurga. Maka dia tak makanlah. Tapi yang menghasutnya adalah isterinya. Isterinya yang dihasut oleh syaitan. Dia kata, makanlah, pujuklah Adam tu, makan buah khuldi ni. Dia kata dekat Hawa kan, kata, ish, tak boleh ni, dah Allah larang kan. Kita makanlah. Sebenarnya kalau kita makan buah ni, dia kata, kamu akan kekal selamanya di dalam syurga. Kamu duduk terus. Bahkan kamu boleh jadi malaikat. Jadi bila kamu jadi malaikat, maka boleh duduk teruslah di dalam syurga. Kamu kenalah makan buah ni. Dah dia ada pujuk-pujuk matahari, dia termakan pujukan tu, maka dia pujuk Nabi Adam. Selama sampailah Nabi Adam termakan pujukan tu, dia pun makan buah khuldi kan. Sebut buah khuldi lah. Lepas tu last sekali lepas makan, apa jadi? Terlondih lah segala pakaian syurga. Terlondih habis semuanya. Ulama kata tinggal kuku sahaja.
Ronih lepas tu dia ambil lah daun pokok daripada syurga tu, tutup malu. Dah Allah dah cerita dah, dah larang dah. Dia pun makan juga. Nabi Adam buat dosa dah. Dia makan buah khuldi tu. Padahal Nabi semua maksum. Ada orang tanya macam tu. Ni kira Nabi Adam buat dosa lah. Dah dia makan buah khuldi, Allah Ta'ala tak bagi. Ni dah kita orang biasa, umat biasa, sudah tentu tidak lari daripada dosa. Itu nak kata macam mana? Itu adalah dia bukanlah buat dosa, tetapi dia tersilap ijtihad. Tak apalah, last sekali Allah Ta'ala ampunkan dia, mohon ampun kepada Allah, dan diturunkan ke dunia. Dah tak dapat elak dah benda tu. Bukan ampun tu boleh duduk di syurga, turun ke dunia. Takdir dia macam tu. Sebabkan takdir itulah adanya manusia sekarang ni. Daripada Nabi Adam dan Hawa berkahwin, maka berbiak, beranak. Sekali beranak kembar. Sampailah kita hari ni. Last sekali lepas tu Nabi Nuh jadi banjir. Banjir juga takdir Allah. Ada ulama kata satu dunia dibanjir. Bukan saja satu tempat tu, tapi satu dunia tu. Sampai kata tenggelamnya. Jarang kata lah. Ada dulu kata benua Selat Sunda kan. Benua Sunda tu, dia ada, dulu ada negara tapi dia tenggelam sebabkan banjir. Banjir masa zaman Nabi Nuh tu juga takdir daripada Allah. Yang kafir semuanya mati zaman tu. Lepas tu yang membiaknya anak dan cucu Nabi Nuh. Isteri Nabi Nuh pun dia tak ikut Nabi Nuh. Isteri dia pun tak ikut dia. Tu Nabi sendiri. Nabi dan isteri dia dan anaknya. Seorang anaknya tidak ikut Nabi Nuh. Dan pengikutnya lain ikutlah. Ikut belayar kan. Selama beberapa lama, sekian lamanya, berbulan mungkin, sampai di satu bukit, ini nama Bukit Judi, ingat. Sampai ke Bukit Judi tu, di situlah dia bermula. Dia beranak, dia membiak sampailah kepada kita hari ini. Cucu Nabi Nuh. Kemudian sampai berkembang ke kita hari ini. Itu adalah takdir daripada Allah Ta'ala yang tidak boleh dielakkan. Jadi Allah Ta'ala, kita jangan tanya apa yang Allah Ta'ala buat. Benda dah jadi dah. Kadang-kadang benda dah jadi itu kita tak boleh nak upah dia walaupun kita usaha tak mana pun. Contohnya kita ni memang keturunan sekian-sekian, maka kita tak boleh nak ubah keturunan kita. Ataupun kita punya bangsa, kita tidak boleh ubah bangsa kita. Memang dilahirkan macam tu. Ataupun jantina memang tak ubah. Ketetapan Allah ada yang boleh ubah, ada yang tidak boleh ubah. Kematian kita tidak boleh ubah, kita tidak boleh lari daripadanya. Kalaulah orang Islam ni semua senang saja kan, tak ada ujian langsung, maka konoklah, tak ada apa masalah. Tapi Allah Ta'ala kata jangan kamu kata kamu beriman, melainkan Allah Ta'ala uji dahulu. Allah Ta'ala uji dulu baru boleh tahu orang tu beriman ataupun tidak. Kalau Allah uji dia ni tak percaya takdir, aku tak terima benda ni, apa yang Allah jatuhkan, apa Allah takdirkan kepada diriku, aku tak terima, itu bukan dinamakan beriman. Tapi yang beriman menerima dan membenarkan, iaitu menerima dan membenarkan segala apa yang Allah takdirkan ke atas dirinya.
Mu'adz bin Jabal, iaitu sahabat Nabi lah kan. Mu'adz bin Jabal meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ma ba'athallahu nabiyya qultu illa wa fi ummatihi qadariyah wa muzji'atun yushawwishuna alaihi amra ummatihi ala wa inna allaha azza wa jalla la'ana al-qadariyah wal murji'ah ala lisani 70 nabiyya. Yang bermaksud Allah tidak akan mengutus seorang nabi bagi satu umat sedangkan ada di dalamnya umat itu kelompok qadariyah ataupun murji'ah. Allah Ta'ala tidak mengutuskan seorang nabi ataupun rasul bagi satu umat itu padahal di dalamnya itu adalah kelompok qadariyah dan murji'ah. Golongan qadariyah iaitu nabi dan rasul diutuskan untuk membasmi golongan macam ni, golongan yang sesat, qadariyah, murji'ah, lagi jabariyah, mu'tazilah. Ini pecahan-pecahan fahaman yang menyalahi daripada ahli sunnah wal jamaah, yang tidak percaya takdir Allah, segala ketetapan yang Allah tetapkan atas dirinya adalah golongan yang sesat. Jadi tugas Nabi dan Rasul ialah untuk membasmi golongan macam ni. Sesungguhnya Allah telah melaknat qadariyah dan murji'ah di atas lisan ucapan 70 orang Nabi. 70 orang Nabi. Yang kita percaya adalah 25 orang Nabi saja yang wajib kita percaya, Nabi dan Rasul. Tetapi selain daripada mereka ada banyak lagi. Ada Nabi Syith, ada Nabi Khidir, ada Nabi, setengah kata Iskandar Zulkarnain pun Nabi Zulkarnain. Macam-macam lah yang Nabi yang banyak yang tidak wajib kita ketahui. Tapi yang wajib kita ketahui 25 orang Rasul yang tersebut di dalam Quran itu, iaitu 70 orang Nabi, bukan 25. 70 orang Nabi. Apabila Nabi sebut, apabila Nabi melaknat, maka Allah akan makbulkan. Seperti mana Bani Israel yang telah dilaknat oleh Nabi Daud, yang dilaknat oleh Nabi mereka, Nabi Isa, Nabi Musa dan sebagainya, Nabi-Nabi sebelum itu, disebabkan perbuatan mereka. Nabi Yahya telah dibunuh oleh Bani Israel, oleh kaumnya. Jadi belah badannya. Nabi Zakaria dibelah badannya dua. Dan Nabi Yahya dipotong kepalanya oleh Bani Israel, orang Yahudi. Orang Yahudi ni Nabi pun mereka sanggup bunuh. Tapi kita ni, umat Nabi Muhammad ni, kita tak sanggup bunuh Nabi kita. Sebab kalau kita bunuh Nabi kita, kita akan dilaknat oleh Allah sampai hari kiamat. Sebab kalau kita nak bunuh Nabi, Allah Ta'ala tak izinkan. Perancangan Quraisy nak bunuh Nabi banyak kali dah, tapi Allah Ta'ala yang jaga Nabi. Allah Ta'ala jaga Nabi daripada dibunuh oleh umatnya. Kalau lah kena bunuh Nabi kan, istilah kita ni dilaknat juga umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat.
Tapi golongan Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah sebagainya, ada banyak lagi ni yang sesat. Semua ni dilaknat oleh Allah. Sebabkan mereka ni tidak menerima tapi tidak percaya takdir Allah itu. Mereka kata, Qadariyah kata, segala baik dan jahat itu semua daripada Allah. Tak ada pun pada atas usaha ikhtiar manusia itu. Allah lah silap sebabnya. Kata, dia boleh menyalahkan Allah. Apabila kita kata macam tu, Allah Ta'ala yang bagi kecelakaan, Allah Ta'ala lah salah. Allah Ta'ala yang nak buruk. Patutnya Allah Ta'ala bagi yang baik saja semua. Semua orang Islam ni rasa seronok saja sampai dia mati. Tapi bukanlah macam tu. Allah Ta'ala bagi ujian macam kita ni Puan Isa nak tahu dia ni faham ke tak. Apabila kita belajar satu pelajaran, satu ilmu, maka dia ada Puan Isa ujian dia untuk tahu kita ni tahap kefahaman dia ni faham ke tak, dia ni lulus ke tak. Sebab tu Allah bagi ujian atas manusia ni nak tahu dia ni lulus ke tak, beriman ke tidak, atas kadar kemampuan seseorang individu, seorang hamba Allah itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak bagi suatu musibah itu, satu ujian itu, melainkan atas kemampuan dirinya. Sebab Allah kata dia ni mampu ni hadapi benda ni. Sebab tu Allah bagi kat dia. Maksudnya orang yang menerima ujian yang berat, yang berat sangat tu, dia tu orang yang hebat. Kalau dia dapat, lepas dia. Contohnya orang yang dapat ujian yang berat ialah para anbiya. Para nabi dapat ujian yang sangat berat. Contohnya Nabi Nuh, dia diingkar oleh isterinya sendiri, anak dia sendiri, kaumnya sendiri. Sampai kata tinggal 30 orang kot. Tak ramai lah kayaknya yang ikut dia di dalam kapal itu. Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Nabi Isa nak dibunuh oleh kaumnya, tapi dia diangkat oleh Allah Subhanahu Taala ke langit dan diturunkan apabila tiba masanya di akhir zaman nanti untuk membunuh Dajjal, dan dia dibunuh. Nabi Yahya dibunuh kaumnya, potong kepala. Nabi Zakaria dibelah badannya. Itu sangat berat. Nabi Muhammad pun berat juga. Nak dibunuh pun banyak kali dah. Nabi bapa saudaranya sendiri tak masuk Islam, Abu Talib. Lagi macam-macam lah yang dia terima masa nak sampai menyebarkan Islam itu. Semakin tinggi ujian seorang itu, sekiranya dia dapat lulus, maka dia orang yang paling hebat, yang hebat. Sebab itulah tengok orang yang hebat, semua ujian dia besar-besar. Kalau orang yang ujian yang kecil-kecil, maka orang tu tidaklah hebat. Macam Puan Isa lah. Dia Puan Isa yang aras tinggi kan. Kalau dia lulus tu, maka dia orang yang hebat lah. Sama lah dengan ujian Allah. Allah bagi itu atas kemampuan qadar manusia itu. Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Sayyidatina Aisyah meriwayatkan Rasulullah bersabda, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Qadariyah adalah majusi bagi umat ini. Majusi ini orang yang menyembah api. Api dia buat besar kan, dia bakar dah. Maka dia sembah api tu. Siapa dia sembah api? Dia kata tak tahu lah kan. Dia kata api ni dia bagi kekuatan. Api ni dia bagi panas. Semua kegunaan manusia menggunakan, nak masak macam-macam lah, guna api. Sebab tu dia sembah api. Mungkinlah dia kata api ni berkuasa, maka dia sembah api.
Jadi Qadariyah ni macam orang sembah api juga bagi umat ini. Orang sembah api ni, orang kafir, dilaknat oleh Allah. Jadi kalau jangan kita menyalahkan takdir dalam hidup kita. Jangan kata pasal apa lah jadi macam ni kan. Kadang-kadang kita tak sedar. Pasal apa Allah bagi uji aku macam ni. Teruk sangat ni. Ish, tak pernah terima macam ni. Ada orang yang aksiden teruk-teruk tu. Tu hujan teruk lah tu, patah. Jadi cacat ni. Hujan berat bagi diri dia. Kalau dia boleh hadapi benda tu, maka dia orang yang hebat. Waqala, diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli ummatin majusun wa majusu ummati alladhina yaqulu la qadara la qadar. Bagi setiap umat adalah ada majusinya. Setiap umat itu ada majusinya, ada orang yang sesatnya. Umat Nabi Muhammad paling ramai sekali di akhirat nanti. Malah berkali-kali ganda daripada umat yang terdahulu. Tetapi bukan semuanya mendapat, semuanya adalah betul di jalan hidayah. Ada yang sesat. Contohnya di Indonesia tu 97% orang Islam, tapi bukan semuanya ahli sunnah. Bukan semuanya Islam yang betul. Ada Islam yang sembah kubur, ada Islam yang Islam liberal, Islam komunis. Dia masuk masjid, dia pakai telekung semua. Lepas semayang semua dia pakai skirt balik, buka tudung semua. Itu fahaman liberal, fahaman komunis, nak pisahkan agama dengan dunia. Dan macam-macam lagi, Syiah lah, Wahabi lah, Mu'tazilah. Mu'tazilah Jabariyah lagi dulu lagi. Dan macam-macam sampai 73 puak terbahagi, 73 puak, satu je tenang, ahli sunnah wal jamaah. Dan majusi umat ini adalah mereka yang mendakwa tidak ada takdir, tidak ada takdir sama sekali, dan setiap perkara urusan yang berlaku dengan sendirinya. Setiap perkara yang berlaku tu dia berlakunya sendirinya, tidak ada takdir, ketetapan yang Allah Ta'ala tetapkan. Semua tu berlaku, dia kata, atas berlaku dengan sendirinya. Tidak ada siapa yang mengubahnya. Dia kata tak percaya dengan takdir. Itu adalah golongan Qadariyah yang disebut sebagai majusi. Wala'iyyazubillah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.